Okey, salam sejahtera. Okey, kita akan sambung modul kita. Okey, yang nombor 12. Okey, kena tambah satu di sini, SO2 plus 2H2O. Okey, dapat SO4 2 negatif tambah 4H plus 2E. Okey, ini yang baru punya. Sebelum ini jarang kita ada pakai untuk SPM yang lama. SPM yang baru, okey, nampak ada dalam buku teks. So saya tambahkanlah dalam modul. Okay, so you pun tambahkan di sinilah, tambahkan untuk ejen penurunan. Okay, so sekarang saya belum ada kelas dengan 5A, 5B. So untuk contoh tambahan masih belum buat lagi. Kejap. Okay, tutup mic lah. Saya malas nak pergi tempat situ untuk mute. Okay, so kita akan sambung ini belum, ini dah, kita dah buat. Okay, ini esok saya akan buat contoh kedua dengan murid 5A lah. Okay, ini contoh you dah buat. Ini esok. Okay, hari ini kita nak tengok nombor 15. Okay, nombor 15. Okay, 15 ini dia tentang pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tiub U. Okay. So maksud dia elektron akan dikeluarkan. Elektron daripada sini atau sini akan keluar dan masuk ke tempat lain. Okey, untuk di sini gambar raja, you kena lukis elektron dia nanti keluar dari mana. Okey ya, okey, slow. Okey, perlahan kita belajar ini. Okey, sekarang contoh yang kita nak bincang adalah lalutan kalium iodida. Lepas tu sini adalah lalutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kita kena patah balik ke jadual itu. Kalau kalium iodida dia pakai apa? Maksud dia merujuk kepada apa? Okey, kalium iodida. Kita cari dari sini. Kalium iodida. Maksud dia sini. Okey, kalium iodida maksud dia halida. I negatif. So, 2 I negatif jadi I2 tambah 2E. Okey, kita selesaikan satu dulu. I negatif. Okey ya. Ini belum. Okey, I negatif. So I2 menjadi I2 plus 2E. So dia sepatut dia di sini ya. Okey. So 2 I2 kan. I negatif. So 2 I negatif. Okey, lepas tu dapat sebab kalium iodida. Kalium iodida di sini maksud dia I negatif. So 2 I negatif menjadi I2 tambah 2E. Okey, ini yang first. Okey, ini yang first. Iaitu pengoksidaan, kalau ikut sini, pengoksidaan kalium iodida ejen penurunan, so dia akan melakukan pengoksidaan ikut jadual nombor 12. So I negatif dah keluar. Okey, jadi I2. Jadi I2 plus 2E. Okey ya. Kemudian okey, kita untuk case yang susah ini case yang kira susah lah sebab ada kalium manganat 7 semua tu. Itu masalah. Okey, kita selesaikan separuh dulu. Perlahan-lahan kita buat. Okey, antara dua kita cari satu dulu. Pengoksidaan dapat iodida jadi iodin. Okey, pemerhatian dia di sini. Apa pemerhatian dia? Okey, lalutan tidak berwarna. Lalutan tidak berwarna bertukar ke perang. Okey, sebab tidak berwarna sebab ini 2 I negatif. Okey, tukar ke perang. Perang sebab I2. Kita sentiasa buat bromin perang, iodin perang, fluorin kuning, klorin kuning. Itu kita sentiasa buat macam ni untuk topik inilah. Okey, lalutan tidak berwarna bertukar ke perang. Okey. Slow, perlahan kita buatlah. Okey, so selesaikan ini dulu. Okey, pengertian dari segi pemindahan elektron.
Okey, siapa-siapa? Saya nak try. Boleh try. Aisyah. 2 ion iodida membebaskan 2 elektron valence 2 elektron valence untuk membentuk atom iodin. Molekul iodin. Yes, molekul iodin. Dah pandai lah. Okay, thank you. 2 ion iodida membebaskan 2 elektron valence untuk membentuk molekul iodin. Okay, dah pandai. Okay, ini sampai sekarang sepatutnya tak jadi masalah. Okay, ini perkataan 2 ke? You nak perkataan 2 ke? Boleh je. Boleh. Tak ada masalah. Okay, cuma saja saya letak supaya nampak beza lah. Okay, pengertian dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Ini pun boleh. Penambahan nombor pengoksidaan dari berapa? Negatif Negatif 1 ke ke 0. Yes. Okay, good. Penambahan nombor pengoksidaan dari negatif 1 ke 0. Kepada 0 ke grammar tak apalah. Tata bahasa tak cek. Penambahan nombor pengoksidaan dari tolak 1 ke 0. Okay, itu maksud pengoksidaan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, ujian pengesahan di sini ada. Ada. Untuk I2 ada. Kita buat guna cara hari itu. Di mana? Saya cari sekejap. Salin dia. Ini. Bukan. Ini. Okay, copy. Okay. So, cara nak uji, tambahkan cecair 111 trichloroethana, kita dapat lapisan perang terbentuk. Okey, lapisan perang terbentuk sebab I2. Okey, so untuk case ini sebab uji I2, so saya dapat lapisan perang terbentuk. Okey. So sekejap saya tutup ini dulu. Okey, saya nak tunjuk ada satu gambar lah dalam buku teks punya, mungkin akan lebih jelas tentang benda ini. Ya. Okey, ada. Okey, ini. Ini nak kecil macam mana? Okey, tengok. So ini cara dia. Tambahkan cecair 111 trichloroethana, lapisan perang terbentuk. Okey, cara nak buat ini dalam tabung uji, nanti you tambahkan 111 trichloroethana. Ini formula dia. Lepas tu you akan dapat 2 lapisan. Okey, 2 lapisan. Okey, so yang atas tu tak berwarna. So yang bawah ini, kalau lapisan perang, maka dia adalah iodin atau bromin. Kalau lapisan kuning sini, maksud dia sama ada fluorin atau klorin. Okey, boleh? Okey, so ini ada dalam buku teks, Okey, nanti buku teks saya dah kata bahan rujukan awak adalah modul yang saya buat match dengan story dalam buku teks. So you akan lebih faham sebab buku teks baca kadang-kadang tak faham. Okey, so itu cara kita buat kerja lah. Okey Okey, saya tutup ini. Okey, ambil balik slide sahaja. Okey, ini je senang. Okey, tambahkan kita dapat. So ejen pengoksidaan di sini akan melakukan penurunan
Belum buat lagi. Okey, tapi ejen penurunan melakukan pengoksidaan. Maka kita ada ini. Okey, ini saya tulis ion iodida atau soalan pakai lalutan kalium iodida. Okey, lalutan kalium iodida. Okey, ini ejen penurunan. Ejen penurunan sebab dia melakukan pengoksidaan. Melakukan pengoksidaan. Okey, boleh? Okey, untuk setakat ini saya nak tahu ada tak masalah dia? Ada problem tak setakat ini? Sebelum saya pergi yang susah punya. Ada soalan untuk yang ini? Separuh ini? Apa fungsi elektrod karbon tu? Okey. Elektrod karbon ini kita nak Elektrod lengkapkan. karbon ke atas tu. Yes. Kita maksud dia karbon lah. Sebarang benda yang kalau you celup dalam lalutan kita panggil elektrod. Okey, dia asal dia nama karbon. Asal dia nama karbon, bila you celup dalam dia nama dia elektrod. Okey, elektrod karbon ini sebab kita nak bagi tindak balas pemindahan elektron ini berlaku. Okey, pemindahan elektron maksud boleh keluar nanti masuk, lengkapkan litar termasuk asid sulfurik. Asid sulfurik untuk pergerakan ion dia, wire akan bagi pergerakan elektron. Elektron keluar dari sini pergi ke sini. Ion akan sambung dalam asid sulfurik. Itu maksud dia elektrod karbon digunakan. Fungsi dia. Supaya tindak balas pemindahan ini, tindak balas pemindahan elektron pada suatu jarak boleh berlaku lah. Pilih karbon sebab karbon tak ada tindak balas. Kalau you pilih benda lain pun boleh berlaku. Tapi kemungkinan termasuk elektrod ini akan hancur. Mungkin akan larut ke kalau you pakai logam lain. Boleh? Boleh terima? Boleh, saya boleh. Boleh okey. Lagi soalan lain sebelum kita pergi yang sebelah lagi. Sebelah yang susah sikit. Boleh proceed? Ya. Sir. G tu galvanometer ke? Galvanometer, yes. Kita pakai galvanometer sahaja. Okey, kita pakai galvanometer sahaja. Okey, hari ini semua hadir ya. Okey, bagus. Okey, saya share sekali lagi. Okey, kita pakai galvanometer. Kenapa tak pakai voltmeter? Sebab tak perlu ada nilai. Okey, saya tak perlu ada nilai di sini. Maka saya tak pakai voltmeter. Okey, kalau perlu ada nilai, you kena pakai voltmeter. Kalau setakat nak tahu ada tak elektrik? Kalau elektron bergerak, maksud ada elektrik. So, ada pesongan, jarum terpesong, terus boleh dapat. Sudah cukup. Maksud elektron telah bergerak pada suatu jarak. Okey, so saya lukis dulu. Elektron dia, nak lukis macam mana ni? Draw with touch lah. Okey. Okey, elektron bergerak ke sini ya. Okey, iaitu tak elok Tak apalah. Okey, elektron bergerak dari mana? Elektron bergerak dari sini pergi ke sini. Kenapa? Sebab you tengok. Pengoksidaan maksud membebaskan elektron. So elektron yang keluar dia akan pergi ke sini. Okay, so I draw. Tak elok ini, tak apa. Nanti saya lukis Okay, so elektron keluar. Okay, sekarang kita akan tengok yang kedua. Okay, apa bahan yang kita pakai? Kalium manganat 7 berasid. Kalium manganat 7 berasid. Okay, kalium manganat 7 berasid, kita cek balik jadual 12. Sentiasa cek balik jadual 12.
kalium manganat 7 berasid ini. MnO4, oh ada satu negatif hilang. MnO4 negatif, jadi Mn2+. Okey, ini yang kita perlu hafal. MnO4 negatif jadi Mn2+. Okey, so sekarang kita balik kepada kerja kita. Penurunan dia adalah MnO4. Okey. Jadi Mn2+. Ini yang kita hafal. Okey. So sekarang saya nak ajar awak bagaimana nak dapatkan setengah persamaan ini. Okey, tengok MnO4 negatif jadi Mn2+. Ada perkataan apa? Lalutan. Lalutan ini maksud dia ada apa? Maksud kita tambah apa? Baru kita panggil lalutan. Air. Air, yes, air. Okey, bagus. Air H2O. Okey, so sekarang H2O dia kita nak letak berapa? Okey, you tengok sini O4. O4 maksud ada 4 H2O. Okey. O4 maka ada 4 H2O. Ikut dia. Kalau O7 ada 7 H2O. O10 ada 10 H2O. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, tengok perkataan berasid. Okey, bagi tahu saya, berasid maksud dia ada ion apa? Okey, kelas. Berasid maksud ada ion apa? Hidrogen. Bagus, ada hidrogen. Ada hidrogen, ion hidrogen. Okey, maka kita kena tambah ion hidrogen di sini. Berapa kena tambah? You tengok belakang. 4 darab 2. 8. Okey, so 8H+. 8H+. Macam ni ya. Cara nak buat persamaan setengah dia. Setengah persamaan dia. Kenapa tambah H+? H+ sebab berasid. Itu sebab dia perkataan berasid tu wajib benar. Berasid maksud H+. Okey, berapa kena tambah? 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Maka kena tambah 8H+. Okey, lepas tu, okey, kita kena tambah E. Kena tambah E. Sebab penurunan. Penurunan kan kena tambah E. Okey. Cuma berapa E kena tambah? E tu negatif. Berapa kena tambah? Okey, kita kira. Sini ada 1. Negatif. Sini ada 8 positif. So, tinggal 7 positif. Sini ada 7 positif. Okey, sebelah sana ada 2 positif. Maka kita tambah 5. Okey. Kenapa 5? Sebab nak bagi sama. Kenapa 5? Kita tengok. Sini ada 1 negatif. Ada 8 positif. 8 kali positif. Maka balance dia ada 7 positif. 7 positif ini lagi dengan 5 negatif. Maka baki dia 2 positif. 2 positif sama banyak dengan 2 positif di sini. So 5E maksud dia. Okey, boleh? Boleh buat? Repeat semula boleh tak, sir? Repeat. Okey, saya kena repeat. Okey, repeat Okey, repeat maksud dia kena habiskan semua dulu. Okey, ini yang asal. Ini yang asal. Ini tak boleh buat apa. MnO4 negatif jadi Mn2+. Ini dapat daripada jadual 12 di mana awak kena hafal. Okey? You hafal yang pendek je. MnO4 negatif ion manganat 7 menjadi ion mangan 2. Okey, kemudian cara nak tulis setengah persamaan dia adalah macam ni. Mula-mula you tengok ada berapa O. Kalau ada 7, maka 7 H2O. Ada 4. So kita tambah 4 H2O.
H2O. 4 tambah 4. Sebab dia ada 4 je. Maka kita tambah 4. Okey, boleh? Kenapa pakai H2O? Sebab bahan dia adalah larutan. Maka kita pakai H2O. Okey ya. Lepas tu kita ada lagi satu perkataan berasid. Berasid. Berasid maksud ada H+. So H+ kita kena tambah di sini. Tambah H+. Okey, tambah H+. Cuma berapa H+? Berasid H+. Ion hidrogen. Berapa kena letak? Ikut belakang. 4 kali 2. 8. So 8H+. Oh. Okey. Lepas tu kita kena tambah E. Sebab penurunan. Penurunan kena tambah E. Okey, berapa E kena tambah? Bergantung kepada cara kita kira. Iaitu tengok. Sini jumlah dia ada 1 negatif. E, elektron membawa charge negatif. Ada 1 negatif. Sini ada 8 positif. Maka tinggal 7 positif. Okey. So, baki dia 7 positif dari sini lah. So 7 positif, sebelah sana ada 2 positif. Maka kita tambah 5. So dia akan balance. 2 positif, 2 positif. Boleh? Saya tak faham yang bahagian Tak faham yang mana satu? yang bahagian yang 5E tu. Okey. 5E ya. Okey, kita kira. Dia tambah E wajib. Sebab penurunan maka dia kena tambah E kan. Okey, tengok saya kira. Okey, saya tulis di bawah lah. Okey, ini arrow dia. Okey, sebelum arrow ada berapa? Kita kira. 1 negatif, maka negatif 1. Okey, tambah 8 positif. Betul? 1 negatif, 8 positif. 8 positif maksud 8 kali positif. Okey, sini tinggal berapa? Tolak 1 tambah 8. 7. Tambah 7. Ada 7. Tambah 7. 7 Ada 7 positif lah baki dia. Okey. So sebelah sini selepas arrow ada berapa? 2. 2 positif. Yes. Okey, so sekarang 7 positif ini bagaimana nak jadi 2 positif? Tolak 5. Tolak 5. You kena tolak 5, betul? Tolak 5. 5 sebab elektron tu tolak. Okey. So 7 kena tolak 5 baru boleh jadi 2. So tolak 5 ini maksud dia tambah 5E. Elektron kan negatif. So you masukkan 5 elektron, dia automatik akan jadi, sini akan jadi 2 positif. So sama banyak dengan hasil dia 2 positif. Boleh ke? Boleh sir. Boleh you ada peluang untuk tengok lagi. Okey, untuk kaji. Dan ada satu contoh lagi, boleh tengok video dia nanti. Okey So sekarang kita pergi pemerhatian dia. Okey, pemerhatian dia. Larutan larutan ungu, MnO4 negatif warna dia ungu. Larutan ungu bertukar ke tidak berwarna. Okey, ini ambil tidak berwarna. Okey, so larutan berwarna ungu bertukar ke tidak berwarna. Okey, boleh? Okey. Ini tiada. Tak payah. Sebab dia bukan setakat dia bukan setakat elektron macam sini senang. Ini dia ada H+. Maka kita tak terangkan guna ini. Kita terangkan guna cara ini. Pengurangan nombor pengoksidaan dari pengurangan nombor pengoksidaan dari berapa? Ini susah sikit. Macam mana nak tahu? Okey, clue dia
Nombor pengoksidaan ikut sini. Ini ke ini. Maksud dia mangan dalam sini tukar ke mangan ini. Okey, so dari berapa? Kosong ke positif 2. Okey. 0 ke positif 2. Okey. Betul kerat ya, betul belakangnya. Ini salah. Positif 2 betul. Tapi dari berapa? 0 bukan? Negatif 1. Negatif 1 bukan. Okay. Sebab Positif 7. yeah, very good. Siapa yang cakap positif 7 tadi? Saya. Aida. Okey, Tania. Okey, kenapa positif 7? Ini ada dua cara. Satu cara dia kita dah belajar iaitu kita kira, betul? X plus 4 darab tolak 2 sama dengan tolak 1. Jawapan dia tambah 7. Satu lagi cara, baca Roman. Roman yang ada sana 7, maka kita letak tambah 7. Okey, boleh? So, pengurangan nombor pengoksidaan dari tambah 7 ke tambah 2, iaitu kurang. Okey, boleh? Perlu repeat ini? Okey, kenapa bukan 0? Sebab dia nak ini je. Keseluruhan dia tolak 1. Tolak 1 tak boleh. Sebab tolak 1 adalah untuk sekali dengan O. Okey, ini tolak 1. Tak nak. Nak ini saja. Nak ini saja. So bukan tolak 1. Tambah 7. Okey, So sekarang ujian pengesahan untuk MN2+ tiada dalam silibus. Okey, ejen pengoksidaan dia ini sebab melakukan penurunan, so nama dia adalah ion manganat 7. Itu sebab dia tambah 7, tambah 7. Okey, untuk nombor pengoksidaan. Atau lalutan kalium manganat 7 berasid atau ini. Lalutan kalium manganat 7 berasid. Okey. Lalutan kalium manganat 7 berasid. Okey, ini. Okey, siapa ada masalah ejen pengoksidaan? Tak ada, boleh cari. Okey, sekarang pening pula sekarang. Ini memang tak ada. Tiada. Itu sebab dia kita mula dari sini. Kalau ini ada, senang. Kita pecahkan macam kita belajar. Sekarang kita mula dari sini. Okey, bagaimana nak cantum ini dengan ini? Sebab you kena cantum ini dengan ini. Setengah persamaan pengoksidaan dengan penurunan, baru boleh dapat persamaan ion. Okey, so you tengok video dia. Mungkin saya kena stop macam tu supaya you faham. Ini tambah ini. Okey, so ini tutup sekejap. Okey, video. Okey, ini Okey, tengok cara dia. Okey, pengoksidaan tadi 2 ion negatif. Ini pengoksidaan. Okey, penurunan okey, apa yang kita belajar tadi? O4, maka tambah 4H2O. 4 kali 2, 8H+. Okey, elektron dia tengok negatif, 8 positif, sini ada 7 positif. Sini ada 2 positif. Bagaimana nak jadikan sama? Hilangkan 5, iaitu tambah 5E sebab E itu negatif. Okey. Tapi sekarang nak buat persamaan ion, 5 dengan 2 tak sama. Maka atas kali 5, bawah kali 2. Okey, Okey, boleh nanti saya repeat. Okey, you tengok dulu. So, tulis sekali lagi pengoksidaan 10 jadi 5 I2 tambah 10E. Lepas tu yang bawah punya 2 kan? Darab di sini.
2 MnO4 negatif tambah 16 H plus tambah 10 E. Jadi 2 Mn 2 positif tambah 8 H2O. Baru you potong. 10 potong. Sebab persamaan ion nak hilangkan elektron dia. Okey, baki dia salin semula 10 I negatif tambah 2 MnO4 negatif tambah 16 H plus. Jadi 5 I2 tambah 2 Mn2 positif tambah 8 H2O. Ini persamaan ion dia. Ini persamaan ion dia. Okey. Okey, tengok sekali lagi ya. Tengok sekali lagi. Okey. So ini ya untuk dapatkan persamaan ion dia. Okey, kita tulis mula dalam handout kita. Nak habislah untuk tu. Okey, so ini tadi dah buat. So saya tulis terus lah. Okey, so ini kali 5. So 10 I negatif tambah 2 MnO4 negatif tambah 16 H positif. Lepas tu dapat hasilkan ini 5 I2 tambah sini ini elektron dah potong so ini darab 2 kan, so 2 Mn2 positif tambah darab 2 8 H2. Ini persamaan ion dia. Okey, so jangan pergi hafal. Kalau you hafal berapa banyak boleh hafal ni? Banyak ni. Okey so kita buat guna cara yang tadi saya ajar. Okey, ada satu contoh lagi. Ini cara yang sama seperti di atas. Nanti you kena kaji guna video sebab contoh berlainan tapi untuk case yang sama.
Okey, MnO4 negatif tambah 2H plus ini guna cara tadi. Okey, so dapat persamaan ion dia. Okey, last untuk kerja ini, untuk slide ini last. Okey, elektron kena keluar. Okey, elektron keluar dari mana? Elektron keluar daripada sini. Membebaskan. Ini membebaskan. So elektron keluar dari sini, so kena lukis Okey. Macam mana nak buat ni? Lukis di sini. Okey, draw. Okey, so ambil ini tengok. Elektron keluar dari sini, masuk ke sini. Okey. Siap. Elektron keluar dari sini, masuk ke sini. Kenapa? Sebab iodida keluarkan elektron. Iodida. Okay, so iodida keluarkan, masuk ke sini. Ke sebelah. Okay, so yang keluarkan elektron adalah agen penurunan yang keluarkan elektron sebab melakukan pengoksidaan. Okey. Ini satu je hari ni, satu je jadual. Okey, boleh Okey, so sekarang siapa dah keluar lah? Line tak elok. Alif dah keluar. Alif. Okey, sekarang kita akan tengok dalam buku PBD Cepat-cepat kita buat, lepas tu cek jawapan dia. Okey, buku PBD. Ini buku teks pun Okey, kita nak ini jalankan perbincangan, kita nak nombor 1 ini. Okey, sekali lagi. Mana pergi? Okey, ini. Ini. Okey, try dalam buku PBD. Okey nanti pukul 1 kita cek jawapan. Pukul 1
Okey, lagi 5 minit 5 minit. Dalam buku PBD. Okey, persamaan yang seimbang. Okay, CuO plus C equal to CO2 plus Cu. Okay, so di sini kita cuba nyatakan nama. Betul ke? CuO plus C equal to CO2 plus Cu. Kena seimbangkan CO2 okay. CO2 2 sebab oksigen ada 2. Okay, so ini 2. Okay, so sekarang okay, nyatakan nama. Nama tindak balas. Nama tindak balas untuk kuprum 2 oksida. Untuk ini, kuprum 2 oksida. Okay, siapa nak try? Tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan. Sebab CuO jadi Cu. Okay, kehilangan oksigen. Okay, betul. Penurunan. Penurunan. Okay, Karbon. Karbon jadi CO2. So, merupakan Pengoksidaan. okay, pengoksidaan. You kena tulis penuh. Okay, kena tulis penuh pengoksidaan. Okay, so kena pasti bahan yang dioksidakan. Dah cakap bahan yang dioksidakan kuprum 2 oksida. Bahan yang diturunkan adalah karbon. Terbalik. Bahan yang dioksidakan adalah karbon. Sorry Lepas tu bahan yang dioksidakan adalah karbon. Bahan yang diturunkan adalah CuO. Okey, karbon kuprum 2 oksida. Okey, last. Apa ejen pengoksidaan? Kuprum 2 oksida. Ejen pengoksidaan adalah kuprum 2 oksida. Betul. Ejen penurunan adalah Karbon. karbon. Ya, okey. Settle. Ini simple. Okey dalam buku teks pun ada. Okey, ini cuma saya nak pastikan setiap orang at least basic boleh. Okey Okey, itu untuk latihan dalam buku teks. Okey,
sepatutnya semua you kena try lah. Saya dah cakap kita ada penggunaan buku teks dan modul saya buat. Saya cuba untuk kumpulkan idea supaya awak boleh faham satu masalah tindak balas itu keseluruhan, bukan separate lah. Okay, kalau separate dia susah sikit untuk jawab exam nanti. Okay, buka kepada soalan sekarang. Ada soalan? Tak ada? Okey, saya dah bagi link Google. Siapa dah perasan ada satu link untuk hantar PVD, betul? Saya nampak Fahana dah hantar. Fahana ke? Dah hantar. Okey, you boleh hantar dalam gambar. Kalau nak senang, you hantar 9.1, you boleh tulis di PDF. Buat nota lengkap terus hantarlah. Itu sebagai penghantaran untuk sebagai PVD. Okey, dan saya boleh check lah. Okay, sebab kita tak dapat balik ke sekolah, saya pun tak tahu bila you boleh hantar hard copy. Okay, last, tengok hasil kerja jadual. Jadual tadi tu. Okay, yang ada kamera tunjuk. Tak ada, nanti you upload dia dalam Google Form. Ini nanti upload dalam Google Form. Elok. Okay, bagus. Saya cuba nak mudahkan awak untuk belajar. So you pakai modul. Susah satu modul saya buat tu sekurang-kurang 3-4 jam. Tadi saya buat 9.2 pun tak siap-siap lagi. 3 jam lah tak siap sebab benda yang baru kan. Okay, dah. Hakimi. Okay, yang tak nampak Irfan. Okay, Muhammad. Oh dia tak ada kamera. Okay, good. Bolehlah tutup. Saya percaya okay, 5C1 kita 15 orang. Yang so far ada masalah Alip lah, dia kata internet lambat, tapi kalau tak apa ada video, at least dia attend, ada video bagi tahu dia, video dalam Telegram, so boleh tengok kali kedua, kali ketiga sehingga selesai. Okay, so kerja kita simple, textbook match with module, free benar. Okay, saya bagi, cuma saya tak boleh bagi Word sebab saya akan terbitkan sebagai buku. Saya ada buku latihan di bawah Pelangi, nanti saya tunjuk awak. Mungkin saya bagi soft copy jugalah untuk setiap topik. Topik 9 habis, keseimbangan redox, saya ada satu set soalan untuk awak cuba. Okey, itu buku latihan, macam buku latihan. Okey, saya ada soft copy lah. Sebab kalau nak beli buku dia di bawah Pelangi, nanti saya tunjuk dia punya buku. Okey, itu buku latihan pertama saya di bawah Pelangi. Setengah tahun tulis, lambat. Modul pun sangat lambat nak hasilkan sebab nak fikir idea dia. Mungkin guna jadual ke, gambar raja ke, contoh yang sesuai. Contoh yang saya bagi dalam modul semua contoh yang sesuai. Itu memang suruh kita belajar dalam silibus KSSM. Okey ya. Okay, now last hasil dah check. Okey. In future boleh buat lebih baik. Okey, kita akan slowly dulu, okey, perlahan dulu untuk topik yang ni. Okey, ada soalan lain? Okey, saya tanyalah. Nabil selalu tak ada. Okay, how are you Nabil? I'm fine. Fine ya, okay ya, boleh ikut kelas. Boleh, nanti saya kena tengok balik video yang saya share kat Telegram. You ada tak dalam Telegram? Ada. Ada, okay. Google Classroom boleh? Google Classroom pun boleh. Okay ya, dalam situ sama boleh. Saja saya share benda yang sama untuk mudahkan semua orang lah. Okay ya, so kena take effort lah. Home learning, okay, PDPR ni cikgu memainkan peranan tak banyak, awak okay, you dapat ikut, you ada disiplin, okay, so hantar kerja semasa ke semasa, jangan hantar last minute nanti banyak tak mungkin siap, okay, semasa ke semasa upload. So dalam folder Google Drive saya sudah ada nama awak, sudah ada hasil kerja, okay, anytime saya boleh refer je, apa yang saya perlu, saya akan refer dalam hasil kerja, itu je. Okey, tiada kerja-kerja tambahan ke apa, tak ada. Untuk mudahkan awak untuk permulaan 6 bulan ni lah. Okey, sebelum kita pecut untuk SPM. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi untuk hari Jumaat. Tapi esok ada video baru, lusa ada video baru dalam Telegram. Dah di mana dah agak dah boleh lengkap lah saya rasa untuk 9.1.
Saya target hujung minggu ni bagi awak 9.2 punya modul. Then next week kita akan mula 9.2. Lepas tu 9.3, 9.4, slowly lah. Okay, slowly. Okay, itu saja. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Okay, welcome.